Okay. Nanti petang sikit saya akan release markah untuk your UPS. So boleh tengok lah and boleh dah start kira-kira and belajar untuk UPS 3 pula. Okay. So for this question, okay, kita recap dulu lah. Kita ada for 6.2, 6.2 kita ada remainder theorem, kita ada factor theorem. Okay, remainder theorem. So untuk chapter 6 tu basically apa yang kamu kena tahu ialah long division. Okay, ini ialah paling basic lah. Setiap soalan mesti akan ada long division mostly lah. And then for 6.1. For 6.2 kita ada remainder theorem, kita ada factor theorem and find zeros and roots. Factor theorem apa? Factor theorem. P A equals Px equals to 0. Remainder theorem. P A equals to X flat plus B. remainder. R A. P A is equals to R A. If your divisor is a quadratic, let's say AX square plus B lah contoh divisor kita DX kita. So your PA is supposed to be equals to AX plus B. Okay, ingat remainder kita kurang satu power, kurang satu degree daripada kita punya divisor. So zeros and roots, apa yang kita nak buat kalau kita nak cari ni, kena guna trial and error. Okay, sekali sahaja, only for the first factor sahaja kita guna trial and error, and then we have to use long division. Okay, so next is 6.3. 6.3 kita belajar ada dua case. Kita ada improper fraction, proper fraction dengan improper fraction. Sorry lah, saya tulis macam tak lawa pula. Okay, dua benda. For 6.3, basically the first thing that you have to identify is either the fraction given is a proper fraction or improper fraction. Proper fraction ialah degree numerator less than degree denominator. yes, exactly. Degree numerator kamu less than degree denominator. Okay, degree tu the highest power lah, maksudnya highest power atas lagi kurang daripada highest power bawah. So improper fraction, degree numerator lagi besar or sama dengan degree denominator kamu. Ini saya akan buat video, nanti saya akan bagi kat kamu, kita akan tengok improper fraction macam mana. Proper fraction terbagi kepada 3. So the next thing after you identify either your fraction is proper or improper, let's say the fraction is proper fraction, kita tengok pula dia punya denominator kita sama ada dia ialah linear factor, repeated factor, quadratic yang tak boleh factorize, cannot be factorized. Okay, maksudnya kalau kamu tekan calculator kamu guna equation dekat situ, kamu akan dapat imaginary ataupun tak dapat jawapan lah. Yes, Sylvester ada soalan ke? Tiada ni, tekan. Okay. Alright. Jangan tertekan, tenang. Okay, so for linear factor, let's say lah saya bagi example, kita ada 3 over x plus 1, x minus 2. Okay, kita akan expand, ini kita panggil sebagai partial decomposition. So kalau dia linear, kat bawah x plus 1 plus x minus 2. A, B. Betul? Betul. Okay. So miss. So kalau repeated factor, let's say kalau saya ada 3 over x minus 1, x plus 2 square. Okay, so ini yang diconsider sebagai repeated factor, yang power 2 ni. Kalau kamu tekan equation, kamu dapat root dia satu sahaja, x equals to negative 2. Okay, maksudnya dia ada 2 factor lah dekat situ, repeated factor. So how are we going to decompose this factor? First one, X minus 1. Second one, without power and power. without power. And the next one is
with Power. power. Okay, so ini yang repeat, x plus 2 square, x plus 2. Okay, so itu the repeated factor. So the last one ialah quadratic factor. Kalau kita tengok kat sini, ini kalau kita expand kita dapat quadratic sebenarnya. Ini pun kalau kita expand kita dapat quadratic juga sebenarnya. Tetapi bukan, dia boleh factorizekan. Kita factorizekan kita dapat linear. Sebab tu kita sebut dia linear factor. Okay, ini pun kalau kita factorizekan kita dapat factor ini. So for quadratic ni dia specifically untuk yang tak boleh difactorizekan. Contoh kita ada 3 over, contoh saya letak x, sini ialah x square plus 1. Okay, x square plus 1 tak boleh factorize kan, kamu akan dapat imaginary square root negative 1. Okay, kalau tekan calculator pun tak dapat jugalah. So how are we going to decompose this partial fraction? First one yang linear tu a over X. x. And for the quadratic, atas dia kena jadi BX Plus C. bx plus c. Okay, bx plus c. So please remember, sebab tu saya tekankan, ingat kalau remainder mesti kurang 1 degree dia daripada, sini 1 divisor kita. Okay, kalau nak tulis macam ni pun boleh juga. Contoh nak buat ax plus b over x square plus 1 plus c over x. Sama juga, boleh juga. Bezanya kita bawa ni pergi belakang, kita bawa ni pergi depan. Boleh. Kamu akan dapat jawapan yang lain daripada kawan kamu lah. Contoh, kawan kamu dapat A sama dengan 2. Kamu akan dapat A sama dengan 1 contoh. Tapi masih lagi dia akan jadi tempat yang sama. Okay, dia masih lagi berada dekat faktor yang sama. Faham ke apa yang saya cuba sampaikan? Alright. So before we go to the tutorial yang saya suruh buat tu, and ada beberapa volunteers, thank you very much yang volunteer untuk bagi jawapan kat saya. Okay, kita buat dulu soalan ni. Kita recap dulu apa yang kita dah belajar last week. For the first question, find all the zeros when px equals to 0. Okay, so zeros. Zero saja maksudnya nombor sahaja. Kita tak nak kita punya x equals to, bukan factor. Sometimes soalan ni boleh juga dia cakap solve px. Okay, bila soalan solve tu maksudnya dia nak cari x lah kan. So what is the first step here? Apa yang kita nak buat? Try and error. Yes, betul. So first step kita ialah we are going to do try and error. Okay, berapa kali try and error nak buat? 1. 1 kali sahaja. Okay, how many times try and error depends on the power. Okay, the highest power degree kita. So degree tolak 1. Sorry, tolak 2. Okay, so 1 kali sahaja. Kamu, okay, kalau kita tekan calculator, kalau kamu tekan calculator, tahu tak nak tekan calculator power 3 macam mana? Dapat berapa jawapan? 3 jawapan. 3 jawapan. Okay, which is sekejap, tak jumpa pula. Okay, which is kalau tekan calculator yang dekat equation tu yang nombor 4, selalu kamu buat quadratic nombor 3 kan. So tekan, kita akan dapat x equals to 1, x is equals to 4 over 3 and x equals to negative 2. Okay, kalau tekan calculator kamu letak terus jawapan ni, salah. Okay, wrong, very very wrong. Okay, kalau soalan objektif, yes boleh, tapi saya tak rasalah dia akan senangkan kamu macam ni. Okay, so kalau dalam subjective question, kalau soalan assignment ke apa ke, tak boleh guna calculator. Okay, itulah polinomialnya. So what are we going to do is we have to do try and error, only one to find the first factor. Okay, the first roots yang kita nak cari. So kita try lah when x equals to 1. When x equals to 1, substitutekan 1, p1, 3, 1 cube, dapat 0 tak? Dapat. Okay, so dapat 0, mesti kena tulis kita punya conclusion. X minus 1 is a factor. Okay, mesti kena ada. X minus 1 is a factor. Okay, tak boleh buat try and error lagi when x equals to 2, when x equals to apa. Tak boleh buat try and error lagi. Sekali sahaja. Okay, and then kita dah carilah ini basically. One factor kita dah cari. So to find the other 2 factors, kita kena buat Long division. yes, okay, long division.
to find another 2 factor. To find lagi 2 factor. Other 2. Okay. Jason, your mic. Sorry, miss. It's okay. 3x cubed plus 7x squared minus 2x minus 8 divided by x minus 1. Okay. So faktor yang kita dah cari dekat atas lah. Okay, dapat? Dah buat ke? Sudah. Apa atas tu? Apa quotient yang kamu dapat? 3x square plus 10x plus 8. Alright, thank you. Ada remainder tak? Tiada. Tiada. Okay, takkan ada lah sebab factor, okay. So, maksudnya kita dah factorize completely. Ini boleh buat sendiri Okay, so macam mana kita nak represent kan? Expresskan benda ni. Px equals to 3x cubed plus 7x squared minus 2x minus 8 equals to apa kat sini? Quotient. Quotient kita. 3x squared plus 10x plus 8 multiply by the other factor which is kita dah cari x minus 1. Okay, ini sebenarnya daripada topik 6.1 long division kita. Px equals to qx dx plus rx. Okay, tapi rx kita tak ada. Rx kita dah remainder kita 0. So tak adalah 0 lah dekat sini. Dx ialah factor kita juga sebenarnya. And then we just have to factorize our quotient which is kamu dapat berapa? X plus 4. The other one? X plus 2. X plus 2. X minus 1. Okay, so if the question asks to factorize completely, so sampai sini je lah. Tapi the question asks for 0. So when Px is equals to 0, the 0 should be, X kita akan jadi negative 4 over 3, X equals to negative 2, X is equals to 1. So zeros are negative 4 over 3, negative 2 and 1. Okay, so ini yang kita belajar last week. Boleh ke? Boleh, Miss. Boleh, miss. Boleh, Okay. Miss. So the next question, hence express 2x over px as a partial fraction. So basically px kat sini ialah this thing here, which is we already factorize px kita dapat ini. Okay, so kalau kita tulis balik, kita akan dapat berapa tadi? 2x over px is actually equals to 2x over 3x plus 4, x plus 2, x minus 1. Okay, all linear factors, so we do partial decomposition. Kita ada a over 3x plus 4 plus b over x plus 2 plus c over x minus 1. Betul? Betul. Okay, so daripada sini basically just kita buat simultaneous equation to find a, b and c. Okay, kita boleh buat sama-sama. Multiply everything with this denominator. Okay, kalau kamu rasa macam confused, tulis je kat sini. Setiap denominator kamu tu tulis kat sini. 3x plus 4, x plus 2, x minus 1. So cancel 3x plus 4, 3x plus 4. So here we'll have 2x. Sini tinggal apa? X plus 2, x minus 1. Dekat b tinggal? 3x plus 4, x minus 1. And last one C kita ada 3x plus 4. X plus 2. Okay, x plus 2. Okay. So macam saya cakap, for this one nak cari A, B, C, there are two methods, okay, to use, which is comparing dengan substituting value. Okay, so basically kalau kita tengok dekat sini, kita ada 3 kan. Biasanya kalau dekat linear factor ni, cara yang paling senang ialah kita substitute value. Sebab every linear factor ni ada roots dia. Macam saya cakap, kita pilih factor kita, contoh kat sini x equals to negative 1, x is equals to 2. Supaya kita senang cancel out. Semua akan jadi 0. Okay. So biasanya for linear factors, kita akan guna method substituting value. Okay, which is the roots lah. For repeated factor, kita akan guna both method.
Satu ialah linear yang dia bagi. Okay, kalau ada linear lah. And also kita akan guna juga comparing. Okay, but for quadratic yang tak boleh defactorize, cara yang paling senang ialah expand and compare. Okay, sebab itulah cara yang paling senang sebenarnya. Okay, boleh faham? So, but there are two methods that you can use. Terpulang mana-mana yang kamu selesa, kamu boleh guna. So, for this one, kita akan guna substituting value. So, value apa yang kamu nak substitute kan? When x equals to? Negative 1. Negative 4/3. Lagi? X equals to negative 2. Negative 2. And the other one, when x equals to? 1. 1. Okay, when x equals to 1. Okay. Kalau nak cari 3 constant, kena let 3 lah kali. Okay, kena let 3 kali. So, kamu nak guna when x equals to 0 ke, when x equals to 1 pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi dia susahkan kerja kamu lah sebab kamu kena substitutekan satu. Kalau susah panjang. Okay, so let's say if you use x equals to negative 4/3, this one automatically akan jadi 0. Okay, ini akan jadi 0, ini akan jadi 0. So kita dah dapat dah nilai for our x. So 2 negative 4/3 equals to a, negative 4/3 plus 2, negative 4/3 minus 1. Berapalah nilai a kamu? 12/7. 12/7. Okay, 12/7. Okay. So when x equals to negative 2, sini negative 2 plus 2. So everything here will be 0. Sama juga sini negative 2 plus 2. Everything kat sini akan jadi 0. So automatically kita akan terus dapat jawapan B. So tak payah nak simultaneous dah. Kiralah sendiri. B kamu dapat berapa? Tolong kirakan B dapat berapa, C dapat berapa. B 21/2. B is 2. Berapa? 21/2 ke 2/21? 21/2. 21/2. Kenapa macam terbalik saya rasa? Betul ke? C is berapa? Negative 2/3 kan, Miss? Yes, betul. B betul ke 21/2? 2/21. 2/21 kan? Alright. Okay, thank you. Nanti check balik siapa yang tadi? 2/21. Check balik, terbalik kali kamu cari B kamu tu. Okay. Miss macam answer C dan B itu terbalik answer. Okay. C dengan B terbalik. Okay, kejap. X equals to negative 2. B. Yes. B is negative 2/3. C is 2/21. Okay, betul. Alright. Okay. Ini maksud saya, kamu mungkin boleh dapat A kamu sama dengan 2/21, B kamu 12/7, C kamu negative 2/3. Apa yang membezakan dia ialah susunan dekat sini. Okay. Mungkin kamu punya partial decomposition macam ni. A over x minus 1 plus B over 3x plus 4 plus C over x plus 2. Okay. Tapi masih sama tak? Sama tak? Kan? Bezanya kita susunan dekat sini je. So that is why maybe your answer for A is maybe different from your friend. Okay. So janganlah tiru. Okay. Ikut apa yang kamu dah susun. So here we have A equals to 12/7, B negative 2/3, C is equals to 2/21. If we do our partial decomposition like this. Okay. So jawapan takkanlah jadi lain terus.
masih lagi kekal ketiga-tiga jawapan ini. So now we will have final answer mesti kena tulis with PX kita yang left hand side ni. So we have 2x, x minus 1, 3x plus 4, x plus 2 equals to A is 12 over 7, x minus 1 betul ke ni? Balik pula sekejap 3x plus 4, x plus 2, x minus 1. 12 over 7, 3x plus 4 minus 2 over 3, x plus 2 plus 2 over 21, x minus 1. Betul? Betul, Miss. Betul, Miss. Okay. Di sebelah kiri nak tulis original equation, original expression pun boleh. Yang ni ialah x cube, apa tadi? 3x cube plus 7x square minus 2x minus 8 pun tak ada masalah. Boleh sahaja. Yang sebelum di-factorize ataupun selepas di-factorize pun boleh. Masih lagi the same answer. Okay? Boleh faham? Ada soalan? Miss, Mhm. yang final answer tu contoh macam 12/7, 3x tambah 4 tu 7 tak perlu darab masuk untuk jadikan final answer. Tak payah pun tak apa. Tak perlu pun tak apa. Okay, Miss. Okay. Alright. Okay. So that is linear factor. Partial decomposition for linear factor. So kita tengok soalan 20 dulu. Tutorial 20 yang belum buat please tengok. Tapi jangan tak buat langsung. Okay. So ini daripada Ain. Thank you. Sharekan jawapan. Ain F. Ain ialah saya. Ain F13 betul? Ya, Miss. Okay. So kita check sama-sama. Kamu jangan takut tau nak share jawapan dengan saya. Tak ada masalah. Kita check sama-sama. Salah tak? Tak salah pun untuk salah. Okay. It's okay kalau salah. Okay. Now we have given Px. Show that x plus 2 is a factor of Px. So kita tahu factor, kalau dia ialah factor Pa is equals to 0. Okay, so you just have to substitute. Okay, roots kita ialah negative 2. Substitute negative 2 into Px. So kalau dapat 0, maksudnya dia factor lah. Conclusion mesti kena ada So sebenarnya kat sini biasanya 2 markah lah. Satu untuk substitution, satu untuk conclusion kita. 1 markah, 1 markah. Okay. Tak ada masalah kan untuk soalan A saya rasa? Tiada. Factorize Px completely. Soalan B. Lagi sekali saya cakap tolong jangan guna calculator. Okay, tolong jangan guna calculator, tekan equation. Nope. Kita tengah buat polynomial. Main kita ialah long division. So we already have our first factor here, x plus 2. Bila dia kata completely, maksudnya bila kita buat long division, there is no remainder left. Okay, so we already have our first factor, x plus 2. Kat sini janganlah kamu buat try and error pula. Okay, tak perlu buat try and error sebab kita dah ada factor x plus 2. So we use apa yang kita dah ada. So now the only way is to do long division. Okay, bahagi dengan factor yang kita dah ada from question 1. Buat long division, we have our quotient. And then buat expression kita, tak kisah ini dekat sini boleh, ini dekat sini pun boleh. Sama je. But final answer mesti completely. Okay, x plus 2 to x minus 3, x minus 4 dekat situ. So ini apa yang kita dah buat last week. Saya rasa okay kot. Soalan C, find the remainder when Px is divided by x minus 3. Soalan tak cakap guna remainder theorem ataupun guna long division. So it's on you lah kamu nak guna yang mana satu. Tapi janganlah buang masa buat long division panjang-panjang sebab tu wujudnya remainder theorem. Okay, so we just have to substitute 3 into our Px. Automatically dapat kita punya remainder negative 15. Okay, sebab PA kita is equals to RA. But if you want to do long division, kamu akan dapat remainder lah dekat bawah long division kamu. Masih lagi boleh sebab soalan tak tanya, tak suruh guna apa-apa theorem. Okay? Okay ke soalan ABC? Saya rasa very straightforward soalan ni. Boleh? Boleh, Miss. Boleh, Boleh, Miss. Miss. Boleh, Okay. Miss. Soalan D. Soalan D ialah apa yang kita dah belajar hari ni.
So express 210 over px as partial fractions. Okay. Dekat sini sebab tu kalau salah factorize kamu ni, dia akan salah dekat sini. The whole thing kat sini salah. Okay. So be careful. Saya memang cakap tak boleh guna calculator, but you always can check the answer. Kamu akan tahu jawapan dia. Tekan calculator, kamu dapat x equals to berapa, x equals to berapa, x equals to berapa. Kat sini kita perlu tengok working sahaja, but the final answer kamu ada. Kamu ada final answer kamu. Okay, make sure final answer untuk factorize tu betul supaya soalan D kita ni akan betul. So, now kita buat partial decomposition. So, kita ada 3 factors dah kita factorize completely tadi. Ini kena tulis dulu Objek kena tulis. Expression ni kena tulis. Okay, so A, B dengan C. Tiga-tiga ialah linear. Betul lah. And then multiply everything with the denominator. Ini pun kena tulis juga. Okay, pun markah juga. Satu markah, satu markah. Alright. So now we just do okay, betul. So just take our root from here. Kat sini kita ada x equals to negative 2. Kat sini kita ada x equals to 3 over 2. Kat sini kita ada x equals to 4. Okay. Paling senang lah sebab senang untuk kira. Dia akan terus jadi 0. So we straight away akan nampak. Sekejap. Jawapan untuk C, B dan juga sini ialah A saya rasa. A. Okay. A, B dengan C. Terus. Okay. So jangan lupa final answer mesti kena ada. 5 over x plus 2 plus B negative 24, 7 over, okay. Boleh ke? Saya rasa ni sama macam yang kita buat tadi lah. Ada soalan tak untuk yang ini? Dah Miss. Senang ke susah? Senang. Senang je kan? Okay, senang je. Alright. So, kita teruskan ke soalan 21. 21 saya rasa Nazirul ke yang bagi? Betul tak? Ya, Miss. Ya, okay. So, Nazirul. Okay. So, question 21. Boleh baca dulu? Yang tak buat lagi tu boleh baca soalan dulu. Kamu jangan dengar je saya cakap. Okay, question A is from 6.2, remainder theorem, okay, and factor theorem. If x plus 2 is a factor of px, 4 is remainder when px is divided by x plus 1. So this is ft, this is rt. Okay. So ft is p negative 2 equals to 0, rt is p negative 1 equals to 4. Kamu tulis dua benda ni dah dapat dah markah. Okay. So make sure to identify apa ft, apa rt kamu. Okay. And then substitute simultaneous to find our a dengan b. Apa pun method yang kamu guna, yang penting dapat a dan b yang betul. Okay. Jangan takut kalau b kamu sama dengan kosong, tak ada masalah pun. Dia masih lagi value. Dia masih lagi jawapan yang betul lah. Okay. Kamu tahu tak nak guna simultaneous equation calculator by using calculator? Tahu tak? Tidak, Miss. Tidak. Tidak. Kamu tak tahu? Calculator 5 dekat equation macam kita cari quadratic equation nombor 5, 1 dengan 2 tu. 1 dengan 2 tu ialah kamu punya simultaneous equation lah. Okay, kalau 1 tu kalau ada 2 unknown. Okay, yang 2 tu kalau ada 3 unknown. Okay, nanti saya akan tunjuk lagi lah macam mana nak senang guna calculator. Sebab calculator ni sangat-sangat membantu untuk soalan objektif. Okay, bukan saya nak galakkan kamu untuk tak buat working kamu. Tapi memang itu advantage kita. So, kita kena gunalah advantage yang kita ada. Kalau soalan objektif lah. Kalau subjektif, kena tunjuk the whole working solution. Okay, so the first question, find A dengan B. Tak ada masalah. Boleh dapat A dengan B. Okay, macam biasa. Second one, find all the factors of
Px. Okay. So, kita tahu kita kena guna long division. Nak bahagi dengan x plus 2 ataupun bahagi dengan x plus 1? X plus 2. X plus 2. X plus 2. Okay. Bila dia cakap find all the factors, maksudnya there is no more remainder. Okay, kita kena guna x plus 2 lah. The only way is to do long division. Jangan buat try and error lagi. Okay, sebab saya dah cakap dah try and error tu untuk cari the first factor je. The first factor kita dah ada. So you cannot use try and error. So the only way is to use long division. Okay. Tapi tengok dekat sini yang Nazirul buat, dia dah buat long division, quotient dia dapat 2x square minus 2x. Okay. So Px equals to 2x cubed plus 2x square minus 4x. And then the quotient 2x square minus 2x. And then the factor use x plus 2. Okay. So factorize completely. Betul ke? Oh tak, dia suruh cari all the factors. So all the factors maksudnya dekat sini boleh factorizekan lagi 2x. So kamu boleh factorizekan 2x kat sini. So 2x tu pun factor kita lah kiranya. Okay. 2x tu factor kita. Final answer di sini Final answer di sini. Kalau di sini belum habis lagi. Okay. So salah lagi dekat sini. So this is your final answer. So these are all the factors. So boleh concludekan juga. X plus 2, 2x and x minus 1 are factors of fx. Factors of px. Okay, concludekan. Sebab dia bukan kata factorize completely, dia nak factors kita. So, bagi tahu apa factors kamu. Bagi tahu dengan jelas. Ataupun sebenarnya kamu boleh je factorizekan daripada sini awal-awal. Factorizekan 2x daripada awal-awal. Okay, mungkin lagi senang lah. Okay ke semua orang? Okay, Miss. Boleh. Boleh. Okay, boleh. Semua boleh. Okay, for question C, 6.3. Okay, so this one 6.2, this one 6.2, this one is 6.3. Apa yang kita belajar hari ni? We have x plus 1 over px. Okay, so x plus 1 over px. Ingat kat sini kita ada 3 linear factor. X plus 2, 2x dan juga x minus 1. Okay, ada 3 linear factor. So we have partial decomposition kita. Apa yang kita buat sebelum ni lah basically. Kalau linear ni saya rasa maybe tak ada masalah as long as you use the roots given. So senang lah untuk kamu kira. Okay, ini ialah x equals to negative 2. Ini ialah x equals to 1. Ini apa roots dia? X equals to? 0. 0. Okay, 0. Okay. So ini akan jadi 0 terus, ini akan jadi 0 terus. Automatically akan dapat B lah nanti. So senang untuk kamu guna root. Kalau linear factor, guna roots yang kita ada. So substitute. Ada satu lagi. Sini, x equals to 0. Okay. And then just substitute into the answer here. Okay, betul. Okay. Be careful dengan negatif positif Negatif kat sini. Hati-hati. Sekejap saya tengok. Alright. Okay, so itu ialah soalan 21. Alright. Okay ke semua orang? Masih okay. Okay, Miss. Right, thank you Nazirul. So next kita pergi soalan 23. Okay. Saya ada 2 orang dekat sini, ada Kelly dengan Angel yang send jawapan. Okay, so ini ialah 6.2. Okay, sebenarnya saya tersalah bagi soalan tapi tak apa. This is from 6.2. Given x plus 1 is a factor of the polynomial, so ft kita, and then px is divided by x minus 2 and the remainder is negative 6. So itu ialah kita punya RT. Okay, macam biasa. Kita tengok apa yang berbeza dekat sini.
kat sini the first thing kamu kena tulis, mesti kena tulis dulu kamu punya FT kamu. FT tak payah tulis lah, yang kamu kena tulis ialah P1 equals to 0. Okay, kalau tengok dekat sini apa yang Kelly buat dekat sini, dia tak state pun yang P1 equals to 0. Sini dapat, okay, sini betul RT kamu. So kat sini dia tak state P1 equals to 0. So maybe, walaupun sebenarnya kita tahu je dia letak 0 dekat sini, tapi just to be careful, make sure to state the statement first. Okay, apa FT kamu, apa RT kamu. So dapat A dengan B. Okay, macam ni. Terus ada P1 equals to 0, P2 equals to negative 6. Okay, simultaneous, kita dapat A dengan B. Okay. Alright. So dapat A dengan B, hence factorize PX completely. So we have to use long division. So long division dekat sini macam biasa, tak ada dah remainder sebab factorize completely, tak ada remainder sudah. Here we have quotient 2x square minus 4x minus 6, both are the same. Tapi kalau tengok dekat final answer ni lain sikit Okay. Sebelah kiri ke sebelah kanan betul? Kelly punya ke Angel punya betul? Right hand side. Yang sebelah kanan. Okay, apa salah yang dekat sebelah kiri? Dia tak factor tu kan Miss? Betul. Contoh, saya rasa contoh kalau before this lah kita ada buat quadratic inequalities ke function quadratic pun, kalau kita ada 2x square minus 4x minus 6, fx lah contoh saya letak fx. Okay, any quadratic equation, any quadratic function, kalau kita boleh simplify, kita simplifikan. So dekat sini, kalau tekan calculator, yes, kalau tekan calculator kita akan terus dapat x minus 3, x plus 1, betul? Okay, kalau kamu tekan equation tu. Tapi kalau kita expandkan balik, x darab dengan x, kita tak dapat 2x square, betul tak? Kan? So maksudnya, factorize kamu ni, factor kamu ni salah untuk quadratic equation ni. Okay, walaupun sebenarnya jawapan dia betul, tapi factorization kamu ni bukan untuk quadratic equation yang ini. So apa yang kita kena buat ialah kita kena simplifykan dia dulu, which is keluarkan 2. X square tolak 2x tolak 3. Barulah kita dapat x minus 3, x plus 1. Okay. Sama juga macam quadratic equation lah, contoh equals to 0 dekat sini. Equals to 0. Kamu kena simplifikan lah dia. Okay, boleh faham ke? Boleh. Yes. Faham. So apa yang kat sini, final answer kat sini dah jadi salah lah sebab kamu lupa nak keluarkan 2 dia. Okay, memang kalau kita tekan calculator ini, 2x square minus 4x minus 6, betul jawapan dia masih lagi x minus 3x plus 1. Tapi bila kamu tekan calculator 2x square minus 4x minus 6 tu, dia maksudnya ialah ini equals to 0. Okay, equals to 0. Okay, tapi kat sini bukan equals to 0 kan? Dia ialah a function with px dekat sini. So penting untuk kita factorizekan dulu constant yang ada. Okay, jelas ke? Jelas Miss. Jelas Miss. Miss. Okay. Okay, good. Right. So thank you Kelly dengan Angel bagi jawapan. Miss, Ya. if the remainder is 0, can I put 0 at the remainder or put a full stop? Here or here? The long division. Boleh? Yes, boleh. No problem. Okay, thank you, Miss. Okay. So that is 6.2. Okay. 6.2. Remember, factorize completely. Kita buat bukan quadratic equation. Dia bukan 0 dekat sini. Bukan equals to 0. Kalau equals to 0 tak ada masalah. Memang 2 ni kita bawa pergi sebelah dia akan jadi 0 juga. Tapi ingat, ini bukan 0. Dia ialah px. Okay. So we have to factorize.
apa yang kita ada. Apa yang boleh factorize, kita factorizekan. Okay, so next question. Kita dah 11:46 dah. Okay, kita ada 2 lagi question kat sini. Okay, soalan 26 pun daripada Kelly. Thank you Kelly. Ada ke Kelly? Betul ke saya panggil kamu Kelly ni? Tak ada ke kamu? Okay, tak apalah. 26, we have the function p is defined as px, apa-apa is divisible by x plus 2. Ft ke Rt? FT. Okay, Ft. Which is p negative 2 equals to 0. Okay, sama juga macam ni. P negative 2 equals to 0. Okay, divisible. Walaupun dia sebut ada perkataan divisible kat situ, dia bukan divided, okay. Divisible maksudnya bila dia bahagikan tak ada dah remainder. There is no more remainder. So bila there is no more remainder, itu ialah factor theorem kita. Okay, and the second one, the second sentence kat sini, 8 is the remainder when px is divided by x plus 1. Ini kita punya RT kita lah, which is p negative 1 equals to 8. Okay, so the same thing, sama lagi, kita dapat kita punya P dengan Q. Okay, tak rasa ada masalah lah untuk yang ni, dah banyak kali dah buat. Okay, hence factorize completely, again we have to do long division. Kita buat long division, kita ada quotient. Okay, so this is our final answer, factorize completely. Okay, so next, express, Mimi, your mic. Express 2x square minus 6x plus 1 over px. So we already have our px here factorized. So substitute balik. Ini kena ada, okay, partial decomposition tu kena ada. So semua linear factor, so we have a, b and c. And then ini kita multiply by the denominator. And then choose the factor that we have from, choose the roots from the factor. Okay, x equals to 1, x equals to 1 over 3, x equals to negative 2. Untuk mudahkan kerja kita. Okay, so kita terus dapat A, B, C kita. And here is your final answer. Okay, sama je lah saya rasa dengan sebelum ni. Okay ke, ada masalah ke kat sini? Okay, Dia Miss. ada. Okay, so 11 markah kat situ, banyak juga. Okay, let's go to the last question, 28. Aiman rasanya. Aiman kan? Kamu punya ke Aiman? Yes, Miss. Okay, so mari kita tengok Aiman punya. Sama-sama. Okay, so tak ada apa-apa soalan pun, just express ini in partial fraction. Okay, express this in partial fraction. So first thing kita kena identify ialah is this proper or improper fraction. So proper ke improper? Power 1, power 3. So dia ialah Proper fraction. proper fraction. Okay, so proper fraction dalam fikiran kamu terus fikir sebelah kiri ada linear, quadratic, repeated. So dia linear, quadratic ataupun repeated? Quadratic. 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 Yes, yang ini linear betul. Tapi ini ialah quadratic. Boleh factorize ke x square minus 2x plus 4? Cannot. Cannot factorize. Okay, kalau kamu tekan calculator kamu akan dapat imaginary lah. Okay, tekanlah calculator kamu akan dapat imaginary. So we know that this quadratic cannot be factorized. So dia ialah case yang ketiga. Okay, case 3 dekat sini. So first we have to do partial decomposition. So yang linear ini kita ada a over x plus 2. Okay, betul, tak ada masalah. Untuk quadratic cannot be factorized, atas dia ialah bx plus c. Okay, please remember untuk quadratic yang tak boleh factorize, kamu punya atas tu remainder adalah sebenarnya
ialah bx plus c. Mesti dalam bentuk linear. Okay, sama juga macam saya cakap, kamu nak letak ini di depan pun boleh, ini di belakang pun boleh, ini jadi ax plus b pun boleh, tak ada masalah. Okay, masih lagi akan dapat jawapan yang sama. Okay, so macam yang saya cakap tadi, for case 3, cara yang paling senang ialah to do the comparison, okay, by comparing. Sebab kalau kita guna substituting value, okay, the first value, yes, kamu boleh guna x equals to negative 2, okay. Tapi nanti the other two constant ni, b dengan c, kamu kena guna other values. Bila other values tu dia jadi calculation tu akan jadi lagi panjang. So nampak macam susah lah. Bila calculation lagi panjang ni lagi banyak mistakes. So kita nak avoid semua tu, kita buat cara yang paling senang. Which is macam apa yang Aiman buat kat sini, dia compare. Okay, kita expand. Ini kita multiply by denominator. Multiply by denominator. Multiply denominator. So dekat sini kita buat expansion. Kita expand everything. And then dekat sini kita kumpulkan. Okay, kumpulkan. Kumpulkan. Kumpulkan apa bahasa Inggeris apa? Combine. Combine kot. Okay. Combinekan coefficient kita dengan kita punya variable. Okay, x square, everything x square, e. Ada ax square, bx square. So a plus b. And then kita ada negative 2a. Be careful dengan negative. Negative 2ax, 2bx, cx. Negative 2a, 2b plus c. And then last one kita ada constant for a to c. For a plus to c. Okay. So boleh buat compare. Dekat sini sebenarnya ada x square tapi coefficient dia ialah 0. Okay. Sebab tu kita compare a plus b with 0. Okay. So kita ada a plus b equals to 0. And then kita ada negative 2a to b plus c equals to 2. And then kita ada 4a plus 2c. Mana 4a plus 2c? Okay, equals to 1 kat sini. Okay, macam mana nak buat benda ni? Macam mana nak susun dia? Kamu nak guna simultaneous panjang-panjang pun tak boleh, tak ada masalah. Tapi cara yang paling senang ialah tengok dekat tiga-tiga equation kita ada a. Okay, so kat sini ada a, kat sini ada a, kat sini ada a. So tukar semua in terms of a. Contoh the first one, kita jadikan b sebagai subjek. Okay, b equals to negative a. For the second one pun boleh juga. Okay, second one kita tinggalkanlah dulu. Okay, yang ini kita jadikan a sebagai in terms of a. Okay, in terms of a. Bukan a sebagai subjek ya. Kita jadikan dia in terms of a. So c equals to 1 minus 4a over 2. Okay, betul lah. Sini. And then kita substitutekan. Sekejap, saya pula yang confused kat sini. Kita ada b equals to negative a dengan c equals to 1 minus 4a over 2. Kita substitutekan dekat dalam ini, equation ni. Okay. So kamu akan dapat, teruslah a kamu apa? A equals to negative 1 over 4. Okay, dapat a, akan dapat b, akan dapat c kita. Boleh faham ke? Okay. Boleh, Miss. Boleh, Miss. So saya rasa comparison ni paling senang lah. Untuk quadratic, comparison ni memang paling senang lah. Kalau linear factor, guna je roots yang ada. Okay, guna je roots yang ada. For case 2, repeated factor, biasanya dua cara ialah cara yang senang. Okay, guna roots dan juga guna comparison. Boleh juga. Dua-dua cara dalam satu soalan pun boleh juga. Okay, so here is your final answer. We have a kita ialah negative 1 over 4. So negative 1 over 4x plus 2. B kita ialah positive 1 over 4. 1 over 4 kan? Positive 1 over 4. C kita pula 1. Okay. Tapi jangan tinggal jawapan macam ni. Okay, jangan tinggal jawapan macam ni. Nampak tak cantik? Dan kadang-kadang dia tak bagi markah lah dekat final answer kamu. So ini kalau kita samakan denominator. Kalau kita samakan denominator, kamu akan dapat x plus 4 over 4. Okay, x plus 4 over 4. Over x square minus 2x plus 4. Okay. So 4 ni boleh bawa turun, sebab tu kita dapat this final answer. Tak payah tulis satu pun tak apa. Okay. Boleh? Jelas ke? Jelas, Miss. Yes, Miss.
Okay, so macam mana nak kalau dapat fraction dekat atas ni, just samakan denominator je. Samakan denominator yang ada tu kita bawa je turun ke bawah. Okay, so that is how you do a quadratic that cannot be factorized. So kat sini saya tak tunjuk repeated factor, kamu boleh buat dekat exit ticket kamu. Saya rasa jalan kerja sama je. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan ke? So far tiada, Miss. Okay. Right. So far tiada. Okay, so hari ni juga saya akan bagi video 6.3 improper fraction. So kamu boleh tengok starting from today pun boleh tengok kalau ada masa. Dan hari Khamis kalau boleh saya nak from question 29 sampai 39. Boleh ke? 29 sampai 39. Saya nak kamu cuba buat soalan-soalan, 10 soalan ni. Boleh? Boleh, Miss. Boleh try, Miss. Jadi saya, kalau ada volunteer, saya akan senaraikan soalan-soalan ni. Kalau ada volunteer, boleh je terus tulis nama kamu dekat dalam group. Okay? Boleh, Miss. Okay. Boleh, So, Miss. that is all for today. Thank you class and take care. Bye-bye. Thank you, Miss. 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 Okay. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Okay.